kawan-kawan kita yang jadi MP tu. Legislators yang kita panggil, kenapa kita panggil legislators atau lawmakers? Sebab mereka legislate the law. They legislate the law. Dalam bahasa undang-undang kita panggil legislate the law, maknanya menggubal undang-undang, ya, membuat undang-undang, atau dalam bahasa orang ramai menggubal, atau perkataan dalam bahasa undang-undang legislation, buat undang-undang. They are the lawmakers. Mereka penggubal undang-undang, mereka pembuat undang-undang. Itulah kawan-kawan kita yang kita pilih melalui tinggi itu duduk dalam parlimen tu. Dan dua dewan, itu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Yang di Pertuan Agong pula adalah sebahagian daripada parlimen mengikut perkara 44. Dia kata the legislative authority is vested in the parliament which shall composed of yang di Pertuan Agong, Dewan Rakyat dan Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Jadi 3 komponen ni. Jadi yang di Pertuan Agong ada dalam memiliki kuasa eksekutif sebahagian daripada parlimen. So yang di Pertuan Agong ni duduk dalam kedua-dua cabang kerajaan itu, organ negara. Dan dari segi badan kehakiman lah, kita dah tahu kehakiman ni apa. Kehakiman ni mahkamah lah kan. Itu dalam bahasa undang-undang panggil judiciary, ya, badan kehakiman. Badan judiciary ni dia tak kata yang di Pertuan Agong sebahagian daripada judiciary, tapi peranan yang dimainkan oleh raja dan mana raja-raja ialah pelantikan hakim. Dia tak adalah bila kata orang tu nak file case ke apa, raja atau agong dengar. Dulu sebelum British datang, memang raja tu the ultimate court, menjadi the highest court of appeal. Raja-raja kita di negeri dulu sebelum British datang, they were the highest court of appeal. Mereka, baginda dulu adalah pentafsir kepada undang-undang. Mereka adalah penggubal undang-undang. Mereka juga menjadi mahkamah. Dulu ni sebelum British ni, tak payah bernostalgia lah, tapi sejarah kita kena tahu. Sebab apa kita kena tahu? Sebab kuasa yang ada tu sebenarnya dari kuasa yang kuasa raja-raja, sebab baginda yang menandatangani perjanjian meluluskan perlembagaan tu. Itu dia. Jadi kalau kita kata apa itu kuasa eksekutif? Kuasa eksekutif ni yang bukan kehakiman, yang bukan perundangan. Dia tak ada. There's no specific definition of what is executive power. But it includes, dia termasuklah. Dia maknanya bila kita dalam undang-undang ni, kalau tafsiran dia katakan executive power is, barulah dia determine. Tapi kalau dia kata the executive power includes, termasuklah. Dia luas, maknanya definisi itu tidak konklusif. Jadi pada saya, there's no such definition of executive, what is meant by executive authority itu, tapi dia adalah kuasa selain daripada perundangan dan selain daripada kehakiman. Itu bendanya dalam kuasa eksekutif ini. Termasuklah membuat pelantikan. Ada tak kuasa mutlak raja untuk membuat pelantikan? Ini soalan dia. Ada tak, untuk kaitkan dengan topik kita kan, untuk membuat pelantikan ni adalah kuasa eksekutif. Kuasa eksekutif sebab baginda kita melaksanakan. Contoh, nak lantik siapa? Nak lantik, saya sebut yang besar-besar je lah ya. Nak lantik peguam negara yang semua orang kenal ya. Melantik peguam negara, perkara 145 Perlembagaan Persekutuan. Jadi melantik satu lagi Auditor General. Tuan-tuan kenal ni, jarang saya sebut Auditor General ni. Apa nama? Auditor General ni auditor yang dia buat audit tu, laporan audit negara tu. Ketua audit negara. Lepas tu pelantikan kita yang besar-besar ya. Pelantikan Suruhanjaya Pilihan Raya. SPR. Dia ada syarat-syarat tertentu. Saya nak tunjuk je sikit-sikit sebanyak ya. Contoh ya, pada pelantikan satu lagi, pelantikan Ketua Polis Negara. Ini yang besar-besar kan. Peguam negara, Auditor General, Ketua Audit Negara, Suruhanjaya Pilihan Raya, Ketua Polis Negara. Jadi adakah ini sebenarnya kuasa mutlak baginda? Adakah baginda mempunyai kuasa untuk menentukan siapa yang boleh dilantik? Contoh sebagai peguam negara. Contoh saya lihat pada perkara 145. Saya bacalah, saya bimbang nanti takut saya silap. Ya. Saya harap rakan-rakan pun yang selalu mengikuti kita ni, pergilah ke website Kursi tu. Website Kursi ada link ke Pejabat Peguam Negara, ada soft copy untuk Perlembagaan Persekutuan. Dia menyebut pada perkara 145 dalam pasal 1 yang di Pertuan Agong hendaklah atas nasihat Perdana Menteri
melantik seorang yang layak menjadi hakim Mahkamah Persekutuan sebagai peguam negara bagi persekutuan. Maknanya tak ada kuasa mutlak untuk melantik peguam negara. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, maknanya ada pelantikan-pelantikan yang dibuat oleh raja, tetapi tak ada yang mutlak. Jadi saya lihat juga contoh lantikan kepada lantikan kepada Ketua Polis Negara. Ketua Polis Negara 140 dalam Fasal 4 yang di-Pertuan Agong boleh 140 dalam Fasal 4 dia, yang di-Pertuan Agong boleh menetapkan sebagai jawatan khas jawatan Ketua Polis Negara, timbalan Ketua Polis Negara. Tapi dalam situ yang di-Pertuan Agong hendaklah dibuat oleh Pertuan atas syur Suruhanjaya Pasukan Polis. Atas syur, tak bolehlah bangun pagi tuan-tuan kata saya nak lantik orang tu orang ni kan. Tak boleh, dia mesti ada syur yang dibuat oleh Suruhanjaya Pasukan Polis. Polis ni dia ada Suruhanjaya dia. Tapi menarik ni, saya nak ni lah, nak kongsi. Perkara 114 saya pelantikan keanggotaan Suruhanjaya Pasukan Polis. Ini menarik untuk kita pastikan sama ada dia kuasa mutlak ataupun tidak, ya. Pada melantik anggota Suruhanjaya Pilihan Raya hendaklah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong selepas berunding dengan Majlis Raja dan hendaklah terdiri daripada seorang pengerusi, seorang timbalan pengerusi dan 5 orang anggota. Sekarang ni siapa yang memainkan peranan? Yang di-Pertuan Agong dengan Majlis Raja. Jadi pada melantik anggota-anggota Suruhanjaya Pilihan Raya, Yang di-Pertuan Agong hendaklah mengambil perhatian tentang peri mustahaknya diadakan suatu Suruhanjaya Pilihan Raya yang mendapat kepercayaan awam. Siapa menentukan? Syarat untuk jadi Suruhanjaya ni ialah orang yang mempunyai kepercayaan awam. Siapa yang menentukan? Dia tak sebut siapa kecuali dia sebut Yang di-Pertuan Agong. Tapi dia tak sebut perkataan budi bicara. Jadi macam ada orang mentafsir kata kalau tak ada perkataan budi bicara itu, maka dia tidak menjadi kuasa mutlak baginda. Tapi pada saya, jadi bila kata tak ada kuasa mutlak, maknanya hendaklah bertindak atas nasihat. Okey. Jadi bagaimana baginda nak tentukan kuasa tu, nak menentukan orang tu mempunyai kepercayaan awam? Kalau baginda kena dengar nasihat orang. Kan, jadi macam di sini dia masih lagi terbuka kepada tafsiran. Jadi preference masing-masing. Pada saya, dia adalah kuasa baginda. Tapi orang membaca secara umum. Sebab perkara 40 dalam pasal 1, dia kata apabila melaksanakan kuasa baginda dalam mana-mana undang-undang atau perlembagaan ini, baginda hendaklah bertindak atas nasihat. Tapi kat sini dia tak sebut nasihat. Jadi adakah apabila tidak disebut nasihat, dia dikira sebagai nasihat juga? Itulah. Jadi tafsirannya masih terbuka, tapi tendensi untuk menyatakan itu adalah kuasa mutlak baginda untuk menentukan Suruhanjaya Pilihan Raya itu mendapat kepercayaan awam. Saya fikir saya nak perkenalkan juga kepada tuan-tuan yang asal apa tu Suruhanjaya Pilihan Raya tu. Jadi dia kena adalah satu Suruhanjaya yang mempunyai kepercayaan awam. Siapa menentukan? Dia tak sebut atas nasihat Perdana Menteri dan sebagainya. Dia cuma kata baginda berbincang dengan Majlis Raja-Raja. Jadi secara spesifik, maknanya bagi sini dia tak sebut budi bicara, tapi dia tak sebut juga atas nasihat. Dia hak mana so? Dia kata-katalah hak mana. Yang mana satu pilihan anda? Jadi tafsiran. Pada saya kata itu adalah budi bicara sebab baginda lah yang menentukan tentang orang yang baginda fikir mendapat kepercayaan awam. Jadi orang tanya pula, nanti kerajaan ni pula, ni pihak kerajaan yang akan tanya, macam mana baginda nak tahu orang tu punya kepercayaan awam ataupun tidak? Siapa yang nak bagi nama kepada baginda? Pada saya, baginda boleh, nama bolehlah kerajaan bagi. Faham. Contoh, bagilah nama berapa orang, 10 orang ke, dia tuan ku boleh pilih. Pada saya, itulah yang dimaksudkan dengan kepercayaan awam ini, meletakkan suatu kuasa budi bicara,
Saya mungkin salah apabila saya kata kuasa budi bicara. Orang yang kata atas nasihat pun mungkin salah. Sebab apa, Rashdan? Dalam taksiran perlembagaan ni, orang yang layak mentafsir perlembagaan ini adalah cuma, bukan layak mentafsir, layak memberi kata putus ialah cuma kehakiman. Kehakiman. Dia, lepas tu dia sebut pula dalam perkara 130 Rashdan. Dia sebut apa? Kalau baginda tidak pasti macam mana tentang tafsiran peruntukan perlembagaan, baginda boleh tanya Mahkamah Persekutuan. Dan Mahkamah Persekutuan itu pula hendaklah membuat keputusan di mahkamah terbuka. Mahkamah terbuka maknanya rakyat boleh tahu semualah. Tak ada yang sorok-sorok. Tak ada rahsia lah. Tak ada rahsia lah. Tak boleh nak merahsiakan. So jadi di sini adalah peruntukan-peruntukan yang sebenarnya pada pandangan saya dalam kuasa eksekutif itu membuat, contoh kuasa eksekutif adalah membuat pelantikan. Dalam membuat pelantikan ni ada tak kuasa budi bicara atau dikatakan kuasa mutlak? Ada yang tak ada. Lantik apa tadi saya sebut peguam negara. Bukan mutlak sebab dia dah sebut dengan jelas atas nasihat Perdana Menteri. Tapi saya nak tunjuk beza je lah. Saya banyak lagi peruntukan lain yang kita buat khusus lain lah kalau nak tahu detail ya. Yang bezanya dalam pelantikan Suruhanjaya Pilihan Raya ada kriteria mengikutkan kepercayaan awam. Di siapa yang menentukan? Lepas tu siapa menentukan? Yang di-Pertuan Agong menentukan kepercayaan awam. Dan yang di-Pertuan Agong tak ada pula, yang penentukan tu pula tak ada mensyaratkan yang di-Pertuan Agong mendengar nasihat mana-mana pihak. Jadi kalian semua, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak mahasiswa-mahasiswi sekalian, sekarang dah kenal sikit banyak siapa Suruhanjaya Pilihan Raya dan peranan yang di-Pertuan Agong, adakah ia bersifat mutlak atau bersifat perlembagaan dalam konteks bertindak atas nasihat. Okay. Terima kasih Prof. Jadi mungkin kita boleh katakan di sini kuasa mutlak itu sebenarnya kadang-kadang kita melihat kepada tafsiran ataupun terlihat kepada salah satu situasi yang berlaku. Dan kalau macam saya sebut tadi perkara 39 ini pun dikatakan kuasa eksekutif persekutuan hendaklah terletak hak pada yang di-Pertuan Agong dan tertakluk kepada peruntukan mana-mana undang-undang persekutuan, peruntukan jadual kedua boleh dijalankan olehnya atau oleh Jemaah Menteri atau oleh mana-mana menteri yang diberi kuasa oleh Jemaah Menteri, tetapi Parlimen boleh melalui undang-undang memberikan fungsi eksekutif kepada orang lain. Nak tambah apa-apa ke Rashdan? Nak tanya soalan kat kita, nak tambah apa-apa ke? So far tak ada lagi. Kalau saya tengok dekat chat box ni pun tak ada soalan. Belum ada lagi persoalan-persoalan daripada penonton kita. Jadi kepada para penonton sekalian, seperti yang telah kita maklumkan di awal tadi, sekiranya ada sebarang persoalan ataupun ada sebarang kegusaran yang ingin diperjelaskan oleh berbagai prof, boleh silakan berikan di ruang komentar di ruang Facebook chat box. Kita akan bacakan dari semasa ke semasa. Jadi kita bergerak kepada soalan ketiga, boleh Prof? Okey, silakan Ustaz. Baik Prof. Jadi kalau kita nak sebut hubungan rakyat dengan raja, kita boleh katakan hubungan rakyat dengan raja ni bagai au dengan tebing ataupun bagai isi dengan kuku, di mana raja adalah tempat untuk rakyat berlindung dan rakyat adalah tempat raja melihat kesetiaan. Kesetiaan ni bagaimana? Mungkin kita boleh katakan apabila kita patuh dengan arahan, tidak membuat sebarang kekecohan di dalam negara. Kesetiaan seantero dunia adalah disebabkan oleh kesetiaan rakyatnya kepada raja, dan bermulanya punca kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka adalah bila tiada lagi kesetiaan rakyat kepada raja. Jadi soalannya saya kepada Prof, apakah elemen-elemen yang boleh mengekalkan kesetiaan rakyat kepada raja pemerintah supaya negara kita berada di dalam keadaan stabil? Silakan Prof. Susah nak jawab ni. Macam mana nak kekalkan kesetiaan rakyat tu? Saya sebut macam ni lah. Perkataan setia ni memang kita dah faham lah kan. Biasa orang kata setia pada yang jujur lah kot kan. Dalam konteks rakyat ni, kita nampak hubungan rakyat dengan raja ni setia kepada yang adil kan. Maknanya apa yang kita harapkan daripada institusi beraja ni. Yang macam Raslan sebut dari awal tu, macam kita kata
rakyat adalah raja adalah tempat rakyat berlindung, rakyat berharap hidup dan sebagainya kan. Lepas tu pula dalam amalan sistem beraja ni, macam kalau dari segi konteks beragama ni, agama raja itu adalah agama rakyat, kan. Maknanya kalau dululah kalau kata Sultan para miswah tu tak memeluk agama Islam, Sultan memeluk agama Islam, maka rakyatnya juga memeluk agama Islam, kan. Maknanya rakyat itu akan berada dengan raja pada setiap masa. Betul lah perumpamaan yang Rashdan sebut pasal isi dengan kuku, aur dengan tebing, saling merlu dan memerlukan antara sama lain, saling memerlukan antara satu sama lain. Jadi apa yang mengikat kesetiaan seorang rakyat itu kepada rajanya, kan? Saya nampak tidak ada lain kecuali kesetiaan itu berdasarkan kepada sifat adil yang ada pada rakyat. Adil pada raja tu. Jadi al-adalah ini ataupun keadilan ini must be seen, hendaklah dilihat, bukan sahaja dibuat tetapi hendaklah dilihat, dirasai oleh rakyat. Jadi raja-raja pemerintah ini saya fikir pada peringkat negeri atau pada peringkat persekutuan menjadi harapan rakyat apabila menjadi harapan rakyat dalam setiap keadaan, dan apabila terancam maka rakyat akan nampak keadilan yang boleh kita di kursi kita guna istilah pancuran keadilan, terus kan. Kita guna hashtag pancuran keadilan. Maknanya memayungi rakyat itu dalam apa jua suasana. Kalau ekonomi rakyat susah, raja juga berasa susah pada rakyat, kan. Berasa susah dan mengambil tindakan sewajarnya. Dalam konteks inilah, kalau dalam konteks raja kita sekarang ni, kita ada pemerintahan yang selapis lagi daripada rakyat. Maknanya kita ada, contoh kita letak institusi raja ke atas, kita ada pemain-pemain demokrasi dan baru kita ada rakyat. Raja akan terus mengawal pemain-pemain demokrasi, kan? Tapi sukar bagi raja apabila ada syarat yang mendengar nasihat dan sebagainya. Boleh tak macam mana baginda nampak ni penderitaan rakyat contohnya, ya? Penderitaan rakyat. Tapi kalau sistem demokrasi ini is not working well, kalau demokrasi ini tidak bergerak dengan adil, tidak bergerak sebagaimana diniatkan, maka dia akan seterusnya menyebabkan pemerintahan baginda juga tercalar. Sebab itu yang Rashdan sebut tadi, ada setengah-setengah kuasa dalam keadaan itu, maka diberikan kuasa mutlak. Dalam konteks kita sekarang, adakah mencukupi kuasa raja itu untuk memberikan keadilan kepada rakyat? Di sini sebenarnya kita bercakap tentang praktikal. Jadi praktikalnya ialah pendekatannya ialah supaya raja ini dinasihati oleh mereka yang mempunyai wibawa. Jadi kerajaan pula hendaklah mempunyai apabila bagi beliau semua wakil-wakil rakyat ini memberi nasihat kepada tuanku, maknanya hendaklah nasihat yang berwibawa. Jadi di situ, sebab tu dalam perkara 40 dalam fasa 1 Perlembagaan Persekutuan dia kata betul yang di-Pertuan Agong hendaklah bertindak atas nasihat. Tetapi baginda adalah berhak untuk mendapatkan maklumat. Shall be entitled to all information that the government has. Dan apabila apa semua maklumat yang ada pada jemaah menteri itu hendaklah disampaikan kepada baginda. Jadi di situ bagaimana baginda boleh memastikan keadilan kepada rakyat supaya informasi atau maklumat yang baginda dapat itu adalah suatu yang jelas, mantap. Tak selain daripada itu, baginda juga boleh mendapatkan nasihat-nasihat dari kumpulan-kumpulan yang lain. Tapi kalau dalam konteks undang-undang, baginda boleh mendapatkan pandangan-pandangan. Tetapi persoalannya kalau perbezaan pandangan dari kumpulan-kumpulan lain dengan kumpulan yang telah dilantik melalui proses demokrasi ini, maka ini terdapat kesukaran dalam konteks raja-raja. Keadilannya adalahkah melalui orang yang dilantik melalui pilihan raya atau orang-orang lain di luar konteks? Kalau ikutkan dalam peruntukan perlembagaan, baginda hanya boleh mendengar nasihat daripada jemaah menteri.
Okey, satu lagi kalau kita lihat perkara 145 Perlembagaan Persekutuan ya. 145 Perlembagaan Persekutuan tadi saya cakap tentang kedudukan ataupun pelantikan peguam negara. Saya baca 145 dalam pasal 2. Menjadi kewajipan peguam negara menasihati Yang di-Pertuan Agong atau jemaah menteri atau mana-mana menteri mengenai apa-apa perkara undang-undang dan melaksanakan apa-apa tugas lain yang bersifat undang-undang yang selari dari semasa ke semasa dirujukkan atau ditugaskan kepadanya oleh Yang di-Pertuan Agong. Okey, selain daripada jemaah menteri, siapa lagi yang boleh menasihati Yang di-Pertuan Agong ialah peguam negara. Disebut dalam perkara 145 ni dari undang-undang. Jadi rakyat akan melihat sama ada apa yang diputuskan oleh baginda itu adil. Rakyat akan memastikan, akan mahukan bahawa apa yang diputuskan oleh Yang di-Pertuan Agong itu dirasai keadilan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, boleh imagine tak bagaimana susahnya menjadi raja ni? Bagaimana susahnya menjadi raja? Dia seolah-olah baginda ada kat atas sana tapi ada filtering baginda nak pergi kepada rakyat. Dalam keadaan-keadaan begitu, maka ada kalanya rakyat ini sendiri apabila demokrasi itu sudah tidak mencapai matlamat demokrasi dan sebagainya, rakyat nak pergi terus kepada raja. Boleh ataupun tidak. Pada saya fikir yang kalau kita ambil istilah raja dan rakyat berpisah tiada tu, ialah agak simplistik lah. Memang boleh lah kan. Rakyat dengan raja berpisah tak ada kerana kedaulatan raja itu bergantung kepada sokongan rakyat. Tapi dalam sistem begini, dia jadi macam tu. Dia jadi macam tu susah sebab ada demokrasi tu. Sebab itulah bila kita lihat apa yang dimahukan oleh rakyat ialah keadilan. Okey, satu lagi saya tak ada jawapan kat situ. Tapi yang saya pasti ialah untuk menjunjung taat setia kita kepada raja, kita mesti tahu bahawa raja itu adil dan bertindak pada masa yang sesuai, pada saat yang sesuai, meletakkan sesuatu pada sesuatu yang sesuai. Itulah definisi keadilan. Jadi di sini saya kaitkan juga dengan Sumpah Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seperti Baginda di-Pertuan Agong dan kedua keempat Perlembagaan Persekutuan. Dalam perlembagaan itu dia sebut sumpah itu, perkataan pertama ia berkaitan dengan pentadbiran negara dengan secara adil berdasarkan undang-undang, berdasarkan perlembagaan dan pada setiap masa menjaga kedudukan agama Islam dan diakhiri sumpah itu dengan keadilan juga. Jadi ini yang mahu. Tapi pastinya Rashdan, keadilan ini suatu yang sangat-sangat subjektif. Jadi mengharapkan ke atas kebijaksanaan baginda dua lah. Dan baginda bukanlah berseorangan kerana baginda ada majlis raja-raja untuk berbincang dan bermusyawarah dalam konteks syura, dalam konteks mendapatkan pandangan dari brother rulers. Tak ada masalah bagi saya. Cuma bagi raja-raja ini sendiri pula, kita perlukan kesatuan dan pemufakatan dalam raja-raja. Bila ada 9 orang raja, kita perlukan sebagai rakyat, apa yang kita harapkan daripada institusi beraja ini ialah baginda semua bermuafakat. Betul kata saya guna dalam masa saya publish satu paper dekat Surat Khabar tu, saya menggunakan tajuk bermuafakat dan berteguh janji. Berteguh janji maknanya baginda semua berteguh janji untuk kesejahteraan rakyat. Apa yang mungkar itu adalah perlu diingkarkan. Maknanya dia perlu memastikan tiada keingkaran, tiada kemungkaran berlaku. Itu tugas raja lah. Jadi selagi raja itu adil, maka akan tetap wujud kesetiaan rakyat pada raja. Jadi ini adalah satu keadaan yang perlu. Satu lagi dalam peruntukan perlembagaan disebut tentang ketidakbolehan. Apa yang raja tak boleh buat. Mungkin di sini boleh rujuklah perbincangan di kursi dengan, saya ingat masa tu Aiman ke jadi moderator ya. Masa kita dah ada satu tajuk khas tentang apa yang tidak boleh dilakukan oleh raja supaya dia boleh mendatangkan keadilan. Contoh, raja tidak secara aktif tidak boleh terlibat dalam bisnes. Raja sendiri tu. Saya akan menunjukkan commercial business ya, tak boleh ambil gaji sekiranya baginda dah jadi agung
tak boleh ambil gaji sebagai raja pada peringkat negeri. Itu untuk menjaga kedudukan dan kewibawaan institusi itu sendiri. Jadi perlembagaan sudah meletakkan peruntukan-peruntukan sedemikian dan rakyat mahu lihat peruntukan itu dilaksanakan. Saya fikir itulah. Jadi sekarang 3 benda. Pertama, keadilan yang disebut dalam perlembagaan. Kedua, ketidakbolehan yang ada pada institusi beraja. Dan ketiganya, hal berkaitan dengan rakyat, yang mana rakyat mengharapkan supaya peruntukan-peruntukan perlembagaan itu dilaksanakan bukan saja oleh kerajaan, bukan saja oleh rakyat, tetapi termasuk juga institusi beraja yang mentaati perlembagaan. Baik, terima kasih Prof. Jadi itulah sikit sebanyak elemen-elemen yang boleh mengekalkan kesian rakyat seperti yang disebut oleh Prof tadi berkaitan dengan keadilan, apa perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan oleh raja dan harapan rakyat itu sendiri. Jadi mungkin kalau saya boleh petik daripada surah An-Nisa ayat 59, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, yakni Muhammad SAW, dan ulil amri, iaitu pemegang kuasa di antara kamu. Jadi kita boleh katakan bahawa orang yang dimaksudkan, pemimpin-pemimpin yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang boleh melaksanakan amanah dan sebagainya. Dan daripada situlah sebenarnya datangnya elemen-elemen yang mana akan mengekalkan lagi kesetiaan rakyat apabila raja itu memainkan peranannya. Dalam masa yang sama, sistem demokrasi yang ada di situ turut juga memainkan fungsi supaya peranan raja itu tidak tercalar, kewibawaan raja itu tidak tercalar disebabkan oleh ketidakfungsian sistem demokrasi itu. Sikit nak sambung lah, sikit je. Ni bila saya baca komen daripada Encik Muhammad atau saya tak pandai nak pronounce, Ali Faris ya. Bila kita, betul saya terlintas lah. Saya kata macam, kalau kita sebagai rakyat mengharapkan raja yang adil, apa tanggungjawab kita? Macam mana juga? Rashdan cakap macam mana? Apa pandangan Rashdan? Sebab kita mengharap raja tu adil. Tapi apa yang kita perlu lakukan kita sebagai rakyat ni? Agaknya macam mana kalau Rashdan tengok? Pada pendapat saya, orang selalu kata kalau kita nak orang lain kita secara baik, kita pun kena buat baik dengan orang. Kena baik juga kan? Mungkin orang kata dalam konteks kita hari ini, sebagai contoh lah, saya boleh bagi situasi PKP sekarang ni. Kadang-kala kita marah orang keluar tak ikut SOP dan sebagainya. Tapi at one point kita sendiri yang keluar, kita sendiri, rakyat sendiri yang tidak mematuhi SOP. Jadi kalau kita saling salah menyalahi, sampai bila-bila isu ni tak akan selesai. Jadi mungkin dalam konteks yang kita sedang bercakap, bagaimana kita nak memastikan kita elemen-elemen setia ataupun kita nak raja yang baik, kita sebagai rakyat adalah cerminan kepada kepimpinan yang berada di negara kita. Kalau baik pimpinannya, hebatlah juga. Sebagai contoh mungkin negara New Zealand, mereka capai orang kata kes COVID yang hampir boleh kata tiada. Adakah disebabkan hanya kehebatan kepimpinannya? Saya fikir sudah pasti rakyatnya juga dan mematuhi SOP, ikut setiap yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Jadi begitulah saya kata, kita pun sendiri, walaupun mungkin kita kata kita dah buat, orang lain tak buat, tak apalah. Yang penting kita, diri kita sendiri ni dah buat apa yang tanggungjawab kita sebagai seorang rakyat. Betul, saya setuju. Maknanya saya sering sebut juga, kita mengingatkan diri kita. Samalah kita berbincang hari ini pun untuk kita sama-sama mengingatkan diri kita. Bukan kata it's not the time untuk kita menunjuk salah sesiapa. Untuk kita memperbaiki kelemahan-kelemahan yang kita fikirkan dah berlaku dalam negara kita. But we just to control the damage. Terpaksa nak buat macam mana. Tapi kita tanya diri kita, sumbanglah sikit-sikit untuk diri kita tu. Okay, yang duduk dengan kita ni hampir 190 orang. Saya fikir sudah cukup untuk kita menyampaikan hasrat kita bahawa kita juga harus menjadi rakyat yang berwibawa supaya kita mendapat pemimpin yang berwibawa. Terima kasih Rashdan for sharing. Prof, no problem. Jadi Prof, kita bergerak kepada soalan yang keempat. Seperti mana yang kita tahu, negara kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Yang mana demokrasi berparlimen ini, parlimen merupakan institusi terbaik untuk melaksanakan semak dan imbang dalam menguruskan hal ehwal pentadbiran negara, tidak kiralah
politik, ekonomi dan sebagainya. Kalau kita lihat pelantikan yang dipertua dan timbalan yang dipertua mengikut perkara 56 dan 57. Perkara 56 dalam bahagian 4, bab 4 Badan Perundangan Persekutuan, iaitu yang dipertua dan timbalan dipertua Dewan Negara, manakala perkara 57 dalam bahagian dan bab yang sama berkaitan yang dipertua dan timbalan-timbalan yang dipertua Dewan Rakyat. Berkaitan dengan lantikan yang dipertua dan timbalannya untuk menyerahkan kuasa lantikan ini kepada Yang di-Pertuan Agong sepenuhnya. Kerana perkara 56 dan 57 dalam perlembagaan, kebanyakan daripada mereka adalah lantikan dari ahli politik di sebelah kerajaan. Jadi timbullah isu speaker berat sebelah, speaker ni ikut kerajaan, speaker adalah lidah kerajaan dan sebagainya, tidak mendengar penjelasan dari pihak-pihak belah pembangkang dan macam-macam lagi tumahan yang dibuat. Jadi soalannya, Prof, bolehkah Parlimen meminda perkara 56 dan 57 berkaitan dengan pelantikan ini dan diserahkan kuasa lantikan ini sepenuhnya kepada Yang di-Pertuan Agong supaya tumahan seperti ini kita dapat lenyapkan ataupun tiada lagi timbul isu speaker berat sebelah dan sebagainya? Silakan, Prof. Tak payah nak jawab. Ni soalan-soalan kaya ni memang lah. Okey, speaker ni saya cerita sikit lah. Saya harap dekat Malaysia ni tak banyak buku bercerita tentang speaker kan. Kalau orang Kelantan dia panggil speaker. Pernah dengar tak? Speaker ni speaker lah. Speaker ni kalau dalam bahasa Inggeris kita translate sebagai yang direct ialah the one who speaks, then we call him speaker kan. Orang yang bercakap itu adalah speaker lah. Speaker orang Kelantan ni bila hak pembesar suara kan. Ni kita panggil mikrofon kan. Lepas tu yang pembesar suara tu adalah speaker lah. Speaker. Okey. Kalau dalam di Malaysia ni satu penulisan Datuk Dr. Wan Junaidi je tulis tentang sejarah parlimen di Malaysia ni. So dalam buku tu dia ada cerita sikit tentang sejarah speaker. The one who speaks. Speaker ni adalah seseorang yang dilantik bagi tujuannya menyampaikan hasrat rakyat yang ada dalam parlimen itu kepada Yang di-Pertuan Agong. Kepada raja. That was the initial function. Tugas asal seorang speaker. Supaya dia boleh menyampaikan, sebab tu dia panggil speaker. Menyampaikan hasrat rakyat ni bawa kepada raja. Jadi di situ itu dia masa dekat England lah dia terpanggil that speaker tu. Tapi orang dulu tak nak jadi speaker tau. Tak nak jadi speaker. Kenapa tak nak jadi speaker? Sebabnya kalau silap cakap dia kena bunuh. Kalau sistem beraja kat sana dulu, saya tak kata di negara kita, di sistem diraja sana, itu sejarah speakernya. Jadi orang tak nak, susah nak setuju nak jadi speaker ni. Tapi setelah berevolusi, maka ahli dewan itu boleh dilantik sebagai speaker. Ahli dewan. Itulah yang kita amalkan sekarang, ahli dewan. Atau boleh lantik orang lain boleh jadi speaker juga. Jadi untuk mengurangkan seseorang macam masa yang kerajaan PH buat dulu, iaitu untuk mengurangkan adanya bias tu, maknanya janganlah dari ahli ahli dewan. Macam sekarang ni kata satu kriteria dia boleh sama ada ahli dewan atau bukan ahli dewan. Jadi kalau ahli dewan ke bukan ahli dewan ke, yang penting macam Rashkan sebut tadi, kita nak janganlah dia menjadi tidak adil. Dia bukan hanya membawa suara kerajaan dan sebagainya. Baik. Di sini kalau ada saya faham soalan Rashdan nak tanya tadi ialah, adakah kita nak beri kuasa mutlak itu kepada Agong, pada raja, institusi beraja untuk memastikan ianya akan smooth. Tapi human being is a human being. Jadi kita sebenarnya mencari kualiti orang itu. Walau siapa kuasa pelantik pun, yang pentingnya juga ialah kuasa memecat.
Maknanya kalau sebab tu dalam undang-undang siapa yang mempunyai kuasa melantik biasanya ada kuasa yang memecat supaya dia tidak dia akan menjadikan kebebasan orang tu bila dilantik, contoh hakim ya. Saya nak ceritanya hakim ni kalau beliau dilantik oleh seseorang hakim tu dilantik oleh Agong. Selepas berbincang dengan siapa-siapalah, dengan ketua hakim ke dan sebagainya, atau berbincang dengan majlis raja-raja, orang yang melantiknya ialah Agong. Tapi Agong yang melantik ini tidak mempunyai kuasa memecat. Jadi ini penting juga. Bukan setakat kuasa melantik tapi kuasa memecat. Kalau beri kuasa melantik dan pada masa yang sama kuasa memecat, maka ia akan menyukarkan juga. Okey, satu dimensi kita lihat ya. Jadi di England sana kalau kita lihat speaker, dia boleh jadi ahli orang politik juga. Dia boleh jadi orang politik, tapi individu manusia itu yang dilantik tu, orang yang apabila beliau dilantik dan mereka akan menjadi fair. Sekarang ini orang itu juga boleh bertanding, maknanya ahli dalam dewan lah, dia boleh bertanding. Boleh berlaku di England tu, masih lagi ada macam tu. Boleh dilantik sebagai speaker. Dia ahli dewan. Contohlah kalau dia ahli dewan daripada parti kerajaan, mestilah dia akan sebelah kerajaan kan. Tapi kalau adalah individu yang begitu, sampailah kita sampai satu tahap parlimen yang matang. Saya ingat kita sekarang kita 60 tahun lebih dan parlimen kita bermula tahun 1959 tu, selepas merdeka 1959, dan speaker kita yang dilantik tu 1959 tu, we are now at the transition period. Pada saya, we are still at the crossroad. Macam mana kita nak jadikan speaker ni? Speaker ni sebagai suatu jawatan yang boleh memberikan keadilan. Tapi kalau nak bagi juga kuasa ini kepada raja, memang nak pindah perlembagaan lah. Tapi kita kena fikir kebaikan dan keburukan dan sebagainya dululah. Jadi ada orang kata mungkin boleh, tapi nak kata kalaulah pelantikan tu dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong, saya cadangkan juga pemecatannya tidak boleh hanya pada Yang di-Pertuan Agong, mestilah ada elemen-elemen lain. Ini agak spontan lah untuk saya cadangkan, tapi pindaan itu boleh dibuat, pindaan itu sukar untuk dibuat sebab kena dapat 2/3 majoriti. Kalau dalam politik semasa lah. Ya. Satu lagi, pindaan-pindaan kepada standing order juga perlu dilakukan. Standing order ataupun peraturan-peraturan mesyuarat dewan juga perlu diadakan untuk memberi more power kepada speaker, selain daripada melihat kepada arahan-arahan atau orders ataupun notis-notis yang dikeluarkan oleh ketua majlis. Satu lagi saya nak cerita untuk tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita kata parlimen ini adalah suatu entiti yang sepatutnya bebas daripada kerajaan. Dia bebas daripada kerajaan dalam konteks pentadbirannya. Ini penting juga kalau kita nak buat secara overhaul lah. Kalau kita pindah perlembagaan, tak pindah benda-benda yang berkaitan tu, dia tak menjadi juga. Kalau nak bagi kuasa mutlak itu kepada raja untuk pelantikan, tapi saya fikir untuk pemecatan kita perlu juga satu mekanisme yang lain lah. Ini spontan, saya tak detail lagi. Dan seterusnya saya fikir kalau kita melihat kepada kedudukan speaker dalam parlimen dan kita juga melihat kepada kepentingan speaker untuk dibebaskan daripada mana-mana parti politik, maknanya dia bukan ahli parti mana-mana, atau kalau dia ahli parti mana-mana pun dia boleh membuktikan bahawa beliau adalah seorang yang adil dalam menentukan. Ini bukan tahun 70-an, 80-an, 90-an. Ini adalah the new millennium. Dah dua dekad dalam millennium ni. Okey, terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Prof. Mungkin sedikit apa yang kita dapat tadi adalah boleh, tetapi perlu juga ada pembinaan lain seperti contohnya standing order, tentang etika-etika mesyuarat, ataupun jika ada kuasa melantik, kuasa memecat itu juga perlu ada datangnya daripada kuasa yang lain, sebagai contoh badan-badan asing ataupun badan-badan yang berwajib yang lain. Jadi Prof, kita nak bergerak ke soalan yang kelima. Dan selepas selesai soalan kelima, jadi mungkin sekali lagi kepada para penonton, sekiranya ada apa-apa persoalan,
boleh berikan di ruang komen, kita akan jawab selepas selesai soalan kelima ini. Jadi seperti mana yang kita semua tahu, kemakmuran negara kita pada hari ini merupakan kejayaan terbesar. Lebih-lebih lagi apabila rakyat di negara kita, Malaysia, berbilang kaum dan berpegang teguh kepada 5 prinsip rukun negara untuk memastikan keharmonian sentiasa terpelihara. Seperti mana kita tahu, rukun negara merupakan satu ideologi kebangsaan, ideologi negara kita yang telah dibentuk pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis Gerakan Negara setahun selepas berlakunya satu tragedi hitam 13 Mei 1969 yang telah meranapkan, menghancurkan perpaduan dan tenteraman negara kita. Okey. Jadi hal ini akan dapat direalisasikan lagi selagi wujudnya pemerintahan sistem beraja yang diterajui oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu yang merupakan ketua kepimpinan negara Malaysia dengan rakyatnya yang terdiri daripada berbilang kaum